Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua penonton, pelayar Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Pada pagi ini, seperti yang anda ternanti-nanti dan tertunggu-tunggu, kita akan adakan slot khas, Tanya JAKIM khas pada hari ini untuk kita merungkai serta membincangkan topik yang hangat diperkatakan di media sosial maupun di dalam negara kita, iaitu tentang penipuan penyelundupan daging haram ataupun yang dikenali sebagai kartel daging, yang hari ini kita nak berbincang dan kita nak memberi penjelasan. JAKIM semestinya jabatan yang bertanggungjawab berkaitan dengan isu halal ini mengambil pendekatan untuk menerang dan bukan menyerang. Dan hari ini kita akan memberi penerangan sebaik mungkin supaya segala perkara yang bermain di peringkat masyarakat dapat kita rungkaikan dalam perbincangan kita pada hari ini. Atas topik SOP sijil halal di mana silapnya, kita akan memberi penerangan sejelas-jelasnya apakah proses sijil halal JAKIM ini dikeluarkan, bagaimana ia diuruskan, dan akhirnya kita dapat merungkaikan satu persatu isu yang bakal kita perbincangkan pada hari ini. Anda boleh share, tag teman rakan anda dan memberi komen di ruangan komen. InsyaAllah komen-komen anda akan saya pilih untuk kita ajukan kepada panel kita pada hari ini. Para hadirin sekalian, tokoh ataupun panelis yang bersama dengan saya hari ini, kita bawakan seorang tokoh dalam bidang halal yang tidak asing lagi di negara kita, yang juga merupakan pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM, yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi. Sebelum kita bersama dengan Yang Bahagia Datuk, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu latar belakang untuk supaya kita dapat kenal dan kita dapat menjalani program kita pada Tanya JAKIM pada pagi ini yang sebaik mungkin. Yang Bahagia Datuk Dr. Sirajuddin merupakan pengarah kanan bahagian pendidikan JAKIM. Beliau terlibat lama di bahagian hak halal JAKIM sebagai pengarah bahagian hak halal JAKIM 4 tahun. Dan sebelum itu beliau merupakan attaché halal di Australia, di Pejabat Kedutaan Australia, menguruskan tentang promosi, tentang sijil halal dan sebagainya selama 6 tahun. Dan beliau telah dilantik sebagai Profesor Anjang di Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu, Universiti Utara Malaysia dan juga Universiti Teknologi Mara sebagai Profesor Anjang dalam bidang halal. Dan banyak membentangkan kertas-kertas kerja, menjadi panel di TV, radio maupun di peringkat antarabangsa tentang isu-isu halal. Saya fikir beliau orang yang layak untuk berbicara dan kita dengar penjelasan daripadanya bersama dengan saya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, Tok? Bangun pagi hari ini ceria, sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sentiasa ceria. Masya-Allah. Agar kita mendapat satu environment ataupun persekitaran yang positif untuk meneruskan kehidupan dan bersama-sama orang kata berkhidmat kerana agama bangsa dan umat. Masya-Allah. Kita doakan Datuk terus sihat dan terus diberi kekuatan. Insya-Allah. Insya-Allah. Baik, Tok. Datuk pun sedia maklum tentang isu yang berlaku dalam negara kita seminggu maupun sebulan ini. Ya. Ia seolah-olah sama dahsyat dengan isu COVID yang melanda negara kita ini. Namun apabila kita melihat komen-komen di Facebook dan sebagainya ini, Datuk, apabila timbulnya isu penipuan penyelundupan daging ini, ramai yang berkata, kenapa JAKIM berdiam diri? Walaupun ada kenyataan yang dikeluarkan sama ada oleh Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Timbalan Menteri maupun Yang Berbahagia Timbalan Ketua Pengarah Operasi melalui Facebook dan sebagainya. Namun masyarakat masih lagi tidak berpuas hati, kurang puas hati tentang jawapan yang diberikan. Mereka bertanya kenapa JAKIM tidak mahu mengeluarkan ini, mengeluarkan kenyataan, keluarkan senarai dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh jawab soalan, saya buka dengan soalan panas sedikit. Iaitu, kenapa JAKIM berdiam diri itu? Silakan. Soalan tu bukan sahaja ditanya oleh hari ini. Malah telah ramai netizen khususnya melontarkan soalan yang serupa. Ya. Saya mulakan jawapan itu dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
Mafhumnya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau berdiam diri. Mafhum hadis ini, ada lebih baik kita berdiam diri daripada kita berkata benda yang tidak baik. Kerana hanya perkara-perkara yang baik itulah yang nak kita maklumkan kepada masyarakat ataupun ummah. Ia bersesuaian dengan kata-kata hikmah yang kata berdiam diri itu adalah hikmah, sedangkan amat sedikit orang melakukannya. Ramai orang yang tak suka diam. Dia akan cakap, dia akan tulis, dia akan post macam-macam post apa sahaja yang mengikut sedap rasa. Okay. Mengapa Jakim berdiam diri? Kerana kerana persoalan yang dikemukakan oleh masyarakat itu adalah merupakan perkara yang di luar bidang kuasa, di luar daripada tanggungjawab. Walaupun masyarakat merasakan itu tanggungjawab Jakim. Contohnya kenapa? Kerana siasatan masih sedang dijalankan oleh pihak berkuasa, pihak berwajib dalam bidang mereka. Biarlah siasatan dijalankan dengan cara yang terbaik, tanpa gangguan daripada mana-mana statement ataupun kenyataan pihak-pihak lain. Dengan memberi maklum balas, jika ia tidak benar, ini akan menimbulkan suasana yang tidak baik. Khususnya dalam kita cerita bab daging haram yang jadi halal, ataupun penyeludupan daging ataupun kartel daging yang disebut ni. Saya suka nak kata kartel ni sebenarnya tak adalah dosa besar sangat. Kartel ni satu kumpulan industri yang mengimport, mengedar dan mengawal harga. Keburukan dia dikontrol the price. Itu je lah yang agak tidak baik. Tambahan pula, isu yang diperkatakan hari ini berkaitan dengan pengimportan ataupun penyeludupan daging yang tidak halal dan dipalsukan. Labeling halal itu melibatkan banyak agensi kerajaan. Bukan Jakim bersendiri. Sebentar lagi kalau kita nak ulas lebih detail, kita boleh lihat bagaimana proses persediaan halal, bagaimana proses pengimportan daging halal tu sehinggalah sampai kepada masyarakat pengguna, iaitu tuan-tuan puan-puan mungkin yang sama-sama bersama kita pada hari ini. Jadi insya-Allah, boleh kerana tadi banyak agensi, kalau kita keluarkan kenyataan akan menjejaskan siasatan yang dilakukan oleh agensi A, oleh agensi B dan sebagainya. Yang mana setiap agensi ini mempunyai bidang kuasa dia sendiri. Yang ini kontrol dari segi permit, yang ini kontrol dari segi pintu masuk dan sebagainya. Masya-Allah, maknanya bukan bersendirian tetapi ada agensi-agensi yang turut berkaitan. Ya, betul. Jadi semua memainkan peranan masing-masing dan saya pasti ianya diselaraskan dengan baiklah. Baik. InsyaAllah. Jadi dalam masa tempoh terdekat mungkin kita akan dapatkan perkembangan terkini tentang isu ini. Baik. Terima kasih kepada teman-teman kita, masya-Allah. Hari ini ramai luar daripada kebiasaan yang menonton kita. Terima kasih, anda boleh share dan like teman-teman anda supaya dapat lebih ramai menonton pada pagi ini. Saya ingin ucap juga ada satu soalan daripada Ajim Aiman ini. Dia kata, adakah standard halal di Malaysia boleh dipercayai? Ini mungkin Datuk, saya nak kaitkan juga. Kadang-kadang ada orang dia tidak faham tentang proses. Ya, bukan nak kata mereka tidak faham, tetapi mereka tidak didedahkan. Mereka hanya tahu tentang ada di pasaran dan logo tersebut saja. Namun, apakah proses yang berlaku dalam aspek pengimportan daging ini masuk ke dalam negara kita? Apa prosesnya? Dan adakah standard halal ini boleh dipercayai? Okey, itu memang satu soalan yang memang mencuit hati pendengar pasti ya. Dan dalam proses pengimportan daging ini, macam saya sebutkan tadi, melibatkan beberapa agensi. Dan mengapa kita perlu import daging? Ada tak orang tanya, kenapa nak import? Banyak pasaran dalaman, banyak daging tempatan dan sebagainya. Adakah dengan mengimport daging ini akan membunuh industri daging tempatan? Jawapannya kerana penawaran atau pembekalan daging tempatan itu sendiri tak cukup. Itu mungkin pihak Kementerian Pertanian lebih wajar menjawab kalau ada ruangnya nanti. Kita boleh sharekan salah satu daripada diagram yang dibekalkan, yang mana permohonan ataupun untuk mengimport daging ini bermula dengan
permohonan daripada pihak industri di luar Mungkin negara. kita minta penerbit tayangkan proses aliran proses import daging ke Malaysia supaya para penonton kita dapat mencerap apa penjelasan yang bagi Datuk. Okay, silakan Tok. Okey, dari permohonan yang diterima, semakan dokumen dibuat, kemudian baru diaturkan satu sesi yang dinamakan pengauditan di lapangan. Okey. Mana tim daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina. Kalau nama-lamanya Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Ada orang tak tahu bila sebut Jabatan Perkhidmatan Veterina apa benda tu. Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Bersama dengan tim daripada bahagian pengurusan halal JAKIM akan keluar negara. Jika perlu, kita akan bawa juga tim daripada BKKM, bahagian kawalan dan kualiti makanan di bawah Kementerian Kesihatan. Di sana kita akan memeriksa dan melihat pihak DVS ataupun Jabatan Perkhidmatan Veterina akan lihat dari aspek SOP, SPS dan sebagainya, keselamatan daging, sama daging itu bagus atau tidak dan sebagainya, HACCP dan juga JMP. Tim daripada JAKIM akan melihat dari aspek penyembelihan yang dilakukan di lokasi. Adakah penyembelih itu orang Islam? Adakah penyembelihan itu dilakukan sempurna bersesuaian dengan Malaysia Protocol of Halal Meat yang kita ada? Bersesuaian dengan Malaysia Standard of MS 1500 2009 berkenaan dengan halal food. Dalam standard dan juga prosedur ini mengambil kira hukum syarak, mana penyembelihan tu wajib memutuskan urat-urat yang wajib diputuskan bagi memastikan haiwan itu sah kehalalannya, dan proses juga sehinggalah masuk dalam kotak. Artinya tidak ada proses yang boleh mencemari daging halal itu dari dijual kepada masyarakat ataupun diimport oleh kerajaan Malaysia. Hasil daripada audit yang dilaksanakan di luar negara, barulah pihak Kementerian Pertanian akan mengeluarkan satu senarai rumah sembelih dan yang diberi kelulusan untuk mengeksport daging ke Malaysia. Senarai ini boleh dilihat oleh tuan-tuan dan puan-puan dalam laman sesawang ataupun portal resmi DVS yang ada menyenaraikannya. Itu satu cerita. Di situ je JAKIM terlibat. Selepas dah ada senarai, maka pengimport di Malaysia ni yang disebut kartel ke whatsoever, nama pengusaha daging akan mendapatkan permit import produk daging daripada bahasa Inggerisnya Malaysia Quarantine and Inspection Services ataupun Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, ringkasnya MAKIS, untuk mengeluarkan permit import daging. Itu yang termasuk AP yang ada disebut dalam 2-3 hari ini, AP import daging dan sebagainya. Artinya di sini permit diperolehi untuk membawa masuk daging. Maka dengan adanya permit ini, daging akan dibawa daripada pelabuhan, daripada rumah sembelih ke pelabuhan, sehinggalah ke pelabuhan Malaysia. Ada pintu masuk. Kita bukan ada satu je pintu masuk, ada banyak pintu masuk seluruh negara. Sampai di pintu masuk, bidang kuasa masih di MAKIS dan juga Kastam. Jabatan Kastam dan Excise Diraja untuk melepaskan produk itu masuk ke dalam negara kita. Itu dah masuk dalam negara. Dan ringkasnya oleh kerana dalam paparan itu menyatakan bila dah masuk dalam negara, masuk ke gudang ataupun nama biasa orang sebut warehouse, sebelum sampai ke supermarket, itu di bawah kawalan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, di bawah Akta Perihal Dagangan 2011. Oleh kerana itu, dalam keadaan hari ini, siasatan dibuat oleh KPDN HCP. Bidang kuasa dia. Masya Allah, maknanya prosesnya tu jauh dan juga sangat detail. Sangat detail. Tapi masyarakat dia ialah mungkin kerana populariti JAKIM dan halal ini tidak dipisahkan, maka dia merasakan seluruh proses yang Datuk terang tadi adalah dilakukan oleh pihak JAKIM. Namun ia ada pihak-pihak lain yang terlibat. Baik. Saya ada satu soalan ni juga daripada pelayar Facebook kita. Dia kata, ya, bunyinya kasar lah sikit tu. Dia sebut, kata JAKIM selalu klaim dirinya perlu dirujuk kepada JAKIM dalam isu halal dan sebagainya. Perlu JAKIM adalah badan otoriti sebagainya. Tapi bila timbul isu ini, JAKIM seolah-olah melepaskan diri. Mungkin Datuk boleh berkongsi dengan kita apa peranan yang Datuk sebutkan tadi secara aliran. Sekarang ini kita nak
menerangkan apa peranan JAKIM dalam proses mengeluarkan sijil halal kepada pengimportan daging ini. Silakan. Okay. Sebelum menjawab soalan itu secara terus, memang dalam beberapa kaji selidik yang dilaksanakan bukan oleh JAKIM, oleh pihak pengkaji yang secara sukarela ataupun independen, yang bebas membuat penyelidikan. Bila ditanya JAKIM, apa orang nampak JAKIM, orang nampak halal. Okey, betul. Bila cakap halal, orang nampak JAKIM. Oleh kerana itu, bila dalam keadaan ini, pastinya masyarakat akan bertanya, apa JAKIM buat? Mengapa ini berlaku? Tetapi dalam proses itu, tidak dinafikan. Seringkali kita melontarkan kepada masyarakat, bila menerima sesuatu berita berkaitan dengan kehalalan ataupun status halal sesuatu produk, rujuklah pada yang arif. Artinya rujuklah pada JAKIM. Untuk kita memberi maklum adakah produk ini halal atau tidak. Jadi dalam keadaan ini kita bertanggungjawab memberi maklumat sebegitu rupa. Saya bersyukur kepada Allah kerana kita ada ruang hari ini untuk memaklumkan kepada masyarakat di manakah tanggungjawab JAKIM dalam proses pengimportan daging. Sebenarnya yang sebutkan tadi, kita di peringkat awal. Mengesahkan bahawa produk di lapangan ataupun produk di negara tersebut adalah halal, memenuhi kehendak syarak, memenuhi kehendak standard yang telah dibangunkan dan boleh diimport masuk. Kita bukan lihat sahaja dari aspek produk lembu itu disembelih mengikut hukum syarak dan juga standard, malah juga melihat daripada segi peraturan di bawah Akta Binatang, di bawah prosedur daging yang boleh dibawa masuk, di dalam prosedur yang ada di bawah Akta Keselamatan Makanan dan sebagainya. Semuanya itu diambil kira agar produk yang sampai kepada masyarakat semestinya halal, selamat dan memenuhi segala keperluan itu tadi. Di situ tanggungjawab JAKIM. Bila dah masuk, produk tersebut orang tanya, ini betul ke halal? Kita boleh menjawab semula merujuk kepada senarai yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina bahawa ini adalah produk yang halal berdasarkan kepada pengesahan yang telah diberi. Dalam keadaan hari ini, just nak sentuh sedikit. Isu yang heboh ini kerana pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab membawa masuk daging yang bukan daripada rumah sembelih ataupun industri yang telah diberi persejilan. Tetapi berlaku dia bawa masuk dan tukar packaging menggunakan nama badan persejilan yang kita iktiraf. Itulah isunya. Dan inilah yang dalam proses siasatan oleh pihak KPDN HCP. Saya fikir isu ciplak logo ini bukan isu baru dalam perniagaan. Betul. Balik contoh zaman kita kanak-kanak dulu, produk sukan dan sebagainya ditukar sebagainya. Cuma ia sensitif kerana bab makan. Tambah orang di Malaysia ini, dia kalau isu makan tu dia lebih ambil berat lah berbanding isu. Walaupun itu satu pujian juga kerana semakin ada pendidikan tentang halal kepada masyarakat kita lah. Baik. Kalau dalam aspek itu Datuk, kalaulah seperti itu lengkap dan juga sempurna terperinci SOP yang dibuat oleh JAKIM bersama dengan agensi-agensi dalam pengimportan daging halal, ada tak kelemahan yang dalam SOP tersebut yang menyebabkan boleh berlakunya penipuan pengimportan? Okey. Sebelum terus menjawab soalan di manakah kelemahannya dalam SOP persejilan contoh. Yang boleh melakunya penipuan, suka saya menarik perhatian masyarakat sana apabila sebentar tadi Ustaz Hariri kata kesedaran di kalangan masyarakat. Kalau dahulu ketika mula-mula saya berkecimpung bersama dalam bahagian halal ni tahun 2006 yang lalu, masyarakat tak ambil hal. Ada sejah halalkah? Tak ada sejah halalkah? Janji dia kata dia rasa nak makan, dia makan. Betul. Whatever situation. Dia kata dia nampak dalam kedai tu ada Pak Haji pakai kopiah, dia kira halal lah. Ataupun yang jual tu pakai tudung, kira okey lah tu. Itu melambangkan hari ini kesedaran masyarakat tentang kepentingan persejilan halal semakin meningkat dari masa ke semasa. Alhamdulillah, walaupun banyak negatif punya persoalan ditimbulkan,
positively. Dari segi positifnya, ini satu perkembangan yang baik. Namun begitu, persoalan yang dikemukakan tadi, adakah SOP persediaan halal itu ada kelemahannya? Kalau nak kata tidak, mustahil sebab kita sebagai manusia. Pasti ada kekurangan dan kesilapan yang berlaku. Namun begitu, untuk makluman sidang tuan-tuan dan puan-puan, dalam membangunkan prosedur persediaan halal, JAKIM bukan bergerak atau bekerja sendiri. Dalam membangunkan standard, contohnya adalah di bawah bidang kuasa atau bersama dengan Jabatan Standard Malaysia ataupun Standard Malaysia di bawah Kementerian MITI, Kementerian Perdagangan Industri dan Antarabangsa. Kita bersama membangunkan dengan kepakaran juga dengan penglibatan industri itu sendiri, penglibatan para ahli akademik yang memang memberi pandangan agar standard yang kita bangunkan itu bersesuaian dengan kehendak syarak, bersesuaian dengan peraturan-peraturan lain sedia ada. Selepas adanya standard, kita bangunkan skim pensijilan. Skim pensijilan ni yang akan mendetailkan bagaimana proses industri nak memohon. Selepas permohonan diterima, apa tindakan yang JAKIM akan buat ataupun Jabatan Dengan Islam Negeri akan laksanakan bagi memastikan permohonan itu dapat dilaksana dan ditunaikan mengikut prosedur pengauditan dan sebagainya dengan penuh memenuhi standard dan prosedur yang ada, insya-Allah. Baik, maknanya ia berlaku dalam prosedur dan juga kawalan kita lah kan. Baik. Ada juga daripada teman-teman kita yang bertanya, daripada Aziman ni, dia kata proses ni kami dah faham. Mungkin alhamdulillah penjelasan tadi. Cuma kami nak tahu, adakah isu ni dah 40 tahun berlaku dan soalannya, sambungannya adalah, kenapa JAKIM tak nak keluarkan senarai katil-katil yang menipu logo ni tu? Okey. Silakan. Itu memang satu isu bila disebut 40 tahun. Masing-masing masyarakat membayangkan sejak 40 tahun lalu kami tertipu. Betul. Macam saya belum sampai 40, maknanya sejak saya lahir dah ditipu. Betul. Artinya tahun 1980 dah bermula. Betul. Saya sempat kira lah 2020, 40 tahun sekarang 1980. Artinya tidak, saya tak katakan bahawa kewujudan tidak mengatakan ia dan tidak menafikan. Kerana yang menyatakan perkara ini telah berlaku 40 tahun yang lalu ada pihak industri sendiri atau pihak-pihak di luar sana. Bukan daripada agensi ataupun badan penguatkuasa yang benar-benar tahu bukti tersebut. Kalau kita lihat dari aspek perundangan, setiap perakuan, setiap pernyataan perkara itu perlu ada pembuktian. Apa buktinya? Dan persoalan selanjutnya, dia kata kenapa tak dinyatakan katil-katil yang berdosa ini siapakah mereka? Kerana itu di bawah bidang kuasa pihak lain. Bukan di bawah kuasa pihak JAKIM. Kerana permohonan mengimport bukan di bawah bidang kuasa JAKIM. Ianya adalah bidang kuasa, bidang tugas agensi-agensi kerajaan yang saya nyatakan tadi dalam tata proses permohonan. Dalam SOP persediaan, saya nak balik sikit. Boleh tu. Situ orang kata prosedur, proses yang saya nyatakan tadi. Orang ada juga menyatakan sejauh mana integriti yang ada dalam SOP persediaan halal. Antara isu ataupun tindakan, langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak JAKIM. Masa kita nak bangunkan prosedur ni, kita convince juga dengan mampu. Kita convince dengan beberapa aspek-aspek integriti. Even SPRM sendiri ada dalam komiti yang kita buat, yang kita bangunkan untuk mengeluarkan prosedur tersebut. Bagi mengelakkan berwujudnya ketirisan integriti ini, contoh saya ambil dalam permohonan daging lah, sebab sekarang orang tengah cerita nak import daging. Yang hantar permohonan adalah industri. Perkara pertama yang membuat semakan dokumen, satu tim di JAKIM. Memang di bahagian pengurusan halal ada tim proses, nama dia unit proses. Selepas unit proses berpuas hati dengan dokumentasi yang dikemukakan, baru dipindahkan ke unit audit. Tim audit dengan tim proses orang yang berbeza. Artinya bukan seorang, bukan one man show punya kerja, dia buat daripada mula sampailah keluar sijil. Tak.
Tim audit ini akan melihat dokumen yang berkenaan, tentukan tarikh audit. Satu tim akan dihantar. Bukan seorang. Sekurang-kurangnya 2 orang yang akan berhasil. Bagi memastikan kalau nak menipu tu kan seorang, betul, 2 orang nak tipu juga. Dalam masa yang sama, tim audit daripada agensi lain, contoh daripada DVS akan turut serta, daripada KKM akan turut serta jika diperlukan. Jadi selepas balik daripada pengauditan, laporan audit akan dibentang dalam panel. Okey. Panel akan melihat. Artinya bukan seorang lagi. Panel lagi ramai. Ada pelbagai, malah ada experts yang dalam tu yang tak pergi audit. Tapi tim ni akan melaporkan kepada panel sebelum diangkat keputusan bahawa sesuatu rumah sembelih ataupun establishment abattoir tersebut boleh diperakukan halal. Kita buat sure je. Kita tak peraku pun. Tak keluar sedia halal pun rumah sembelih luar negara. Yang keluarkan sedia halal rumah sembelih luar negara adalah Badan Persediaan Halal luar negara yang kita iktiraf. Dari sure ataupun perakuan dia dikeluarkan oleh pihak JAKIM kepada Kementerian Pertanian ataupun Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk satu panel lagi. Artinya lagi. Satu panel dibincang lagi. Adakah wajar diberi kebenaran untuk mengeksport daging daripada rumah sembelih tersebut ke Malaysia. Jadi itu nak cerita bab integriti. Saya nak kata bukan seorang buat. Dari permohonan, semakan, audit, panel, kelulusan. Even di luar negara, sebagai contoh di Australia, kita ada atasya halal di sana. Setakat ni Alhamdulillah hanya satu je JPA luluskan di Australia. Kita mohon juga untuk beberapa negara-negara lain yang mengimport daging ke Malaysia. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin ketika beliau menjadi Menteri Pertanian waktu itu, mencadangkan mewujudkan jawatan atasye ini tadi. Jadi dengan sekarang ni ada atasye kita di sana untuk membuat pemantauan terhadap rumah-rumah sembelih di luar negara dalam proses yang berlaku. Jadi jika wujud tohmahan kata kita meluluskan membabi buta atau hanya seorang manusia boleh meluluskan permohonan kemasukan daging dari luar negara, itu saya rasa amat mustahil benda tu boleh berlaku. Kerana kita ada orang yang memang sepenuh masa contoh berada di luar negara, memang tugasan dia kalau di negara itu ada 26 rumah sembelih, kerja dia akan buat rotation pemantauan, spot check kepada apa yang berlaku di rumah sembelih di luar negara. Jika ada aduan, dia akan terima dan dia akan buat pemeriksaan berdasarkan aduan yang diterima. Maknanya prosesnya tu, kalau saya lihat tadi adalah ia bukan satu kumpulan sahaja. Ia merentas unit, kemudian merentas kepakaran, merentas agensi. Dan mustahil ketirisan ini boleh berlaku kerana melibatkan banyak peringkat dan proses. Betul. Jadi saya fikir ini yang perlu diberi penerangan, begitu terperinci dan ketat proses integriti yang dikawal supaya memastikan bahawa aspek pemakanan yang nak dihidangkan kepada umat Islam di Malaysia ini dijamin halal. Baik. Cuma tu kalaulah aspek itu, bila saya faham tentang proses unit, agensi dan sebagainya, tapi masih ada isu-isu sebegini, adakah penguat kuasa ataupun pengurusan halal di Malaysia ini tidak cukup orang? Maknanya permintaannya banyak, isunya banyak, tetapi yang nak mengurus itu tidak cukup, menyebabkan isu ni timbul tu. Silakan. Okey, halal ini bila kita bicara berkaitan dengan rantaian proses tersebut. 2-3 hari baru ni pun ada beberapa pihak politik dan berkepentingan menyatakan bukan satu agensi, kita ada 344 agensi yang terlibat dalam proses persediaan halal. Kita pergi narrow down kepada JAKIM. Di JAKIM, kelulusan perjawatan yang ada hingga hari ini adalah kelulusan tahun 2009. 11 tahun. Yes, artinya 11 tahun yang lalu. Kalau kita banding permohonan persediaan halal 11 tahun dulu dengan hari ini, pastinya berbeza. Kalau kita lihat perbandingan analisis ataupun data berkaitan dengan permohonan persediaan halal 11 tahun yang lalu dengan hari ini, memang langit dengan bumi. Oleh kerana itu, kalau saya nak katakan cukup apa yang ada, memanglah mustahil. Memang kita perlukan penambahbaikan
pertambahan kekuatan bukan sahaja di peringkat JAKIM, malah juga di agensi-agensi lain. Sebagai contoh, kalau tadi disebut tentang isu penguatkuasaan. Pelaksanaan penguatkuasaan berkaitan persediaan halal dilaksanakan bersama dengan pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Walaupun KPDN HCP ada penguatkuasa dia, dia kata dia pun ada banyak tugas lain yang perlu diberi perhatian dalam isu penguatkuasaan. Dia bukan tengok halal je. Kalau di bahagian pengurusan halal, dia memang ada cawangan penguatkuasaan. Orangnya taklah ramai. Tapi kalau jari ni mungkin jari banyak pada orang. Jadi saya yakin dan percaya. Dan Alhamdulillah hari ini kita juga dapat komitmen dan kerjasama daripada Jabatan Islam Negeri. Terima kasih rakan-rakan di JAIN yang melebar sayapkan kekuatan yang ada di negeri. Terima kasih ke Majlis Agama Islam Negeri yang ada melantik pegawai kontrak berdasarkan Majlis Agama Islam Negeri untuk bersama-sama membantu memperkasakan halal Malaysia itu sendiri. Namun saya boleh katakan kalau soalan tadi itu jawapannya masih belum mencukupi. Mungkin dengan adanya isu ini juga memberi kesedaran untuk melihat apakah yang perlu ditambah baik dalam proses pengurusan halal di Malaysia lah. Baik, Datuk, dah bertubi-tubi soalan saya tanya, mungkin Datuk boleh basahkan sedikit tekak minum air yang kami sediakan. Kepada para penonton yang dikasihi sekalian, kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi, pengarah bahagian penyelidikan JAKIM, yang banyak terlibat di dalam pengurusan halal JAKIM. Beliau pernah menjadi pengarah di bahagian pengurusan halal dan banyak terlibat dalam membentangkan kertas-kertas kerja dan jadi rujukan di peringkat antarabangsa. Kita berbincang di atas SOP halal, di mana silapnya, sebagaimana yang para penonton sedia maklum tentang isu penipuan penyeludupan daging ataupun disebut sebagai kartel daging dan sebagainya yang menjadi isu negara pada waktu ini. Namun JAKIM mengambil pendirian untuk hari ini menerang. Kita bukan nak menyerang tetapi menerang, memberi penerangan sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang prosedur, tentang bagaimana ketatnya, terperincinya JAKIM untuk memastikan bahawa daging import maupun sijil halal JAKIM itu terpelihara dan juga pengimportannya juga terpelihara. Baik, teman-teman kita yang bersama dengan kita, terima kasih kerana share dan juga memberi komen. Anda boleh terus share lagi kepada teman-teman anda, tag, mudah-mudahan lebih ramai dapat menjawab isu ini. Baik. Baik. Ada yang mempersalahkan saya juga tu. Dia kata moderator sebenarnya tak dapat terima hakikat daging haram berjaya dibawa masuk dan dijadikan halal. Dia tak jawab tu. Baik. Saya akan layan Tuan Zul Ismail. Dia kata saya tidak terima hakikat bahawa daging haram berjaya masuk. Isunya telah saya lontarkan tadi tentang sekarang dalam siasatan. Dalam siasatan, maka kita berikan ruang kepada agensi untuk menyiasat. Mungkin tak apalah tu, kita sentuh jugalah. Ada kemungkinan ke tak tu, bila penipuan ini masuk dan juga berlakunya ciplak dan sebagainya ni tu, boleh berlaku ke tu? Tidak mustahil benda ini boleh berlaku. Malah ia bukanlah perkara yang pertama berlaku di dunia. Sebelum ni kami dalam banyak forum perbincangan menyatakan perkara yang sama berlaku di Singapura. Okey. Dan oleh kerana itu, untuk saya share maklumat ni dengan para penonton sekalian, oleh kerana itu Indonesia tak percaya daging daripada Singapura. Kerana berlaku penukaran, labeling, packaging. Dia kata daging masuk, duduk di pelabuhan tu dah ada gudang, dia tukar packaging, gunakan packaging menyatakan bahawa produk itu halal. Okey. Itu telah berlaku. Dan tidak mustahil kalau itu memang berlaku di Malaysia hari ini.
hasil daripada kerja kuat rakan-rakan daripada KPDN, daripada Makis, daripada Kastam, daripada polis Diraja Malaysia, polis pelabuhan dan sebagainya. Terima kasih banyak di atas pendedahan ini. Namun begitu, sebagaimana kita katakan tadi, kita bukan nak cari salah siapa. Betul. Kita cuba rungkaikan permasalahan ini agar perkara yang sama tidak lagi berlaku di Malaysia. Baik. Artinya kita tangkap pihak yang tidak bertanggungjawab ni tadi. Itu tanggungjawab pihak kuasa lah. Jakim tak boleh tangkap orang. Betul. Orang buat kesalahan syariah pun bukan Jakim tangkap. Betul. Itu kuasa pihak Jabatan Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita tangkap, dan macam contoh saya sempat tadi mengikuti sidang Dewan Negara. Menyatakan kita tarik AP, tarik lesen mereka yang telah dikenal pasti bertanggungjawab, membawa masuk ataupun kata mudahnya menyeludup daging-daging yang tidak dipersejilakan halal untuk dilabelkan sebagai daging halal dan diedarkan di Malaysia ataupun dieksport semula ke luar negara. Jadi itu dia punya stand. Itu keadaan situasi sebenar. Cuma kita, orang ramai nak bagi tahu nama dia. Itu kami pun tak ada nama dia. Dan pihak bertanggungjawab, pihak berkuasa yang sedang menjalankan siasatan ada semua maklumat dan semuanya akan didedahkan insya-Allah oleh pihak yang berkenaan. Setelah kes ini dah jelas untuk tujuan pendakwaan dan sebagainya. Tapi saya fikir ramai teman-teman kita di Facebook yang mula berkata faham tentang proses, dan baru ada yang menyatakan, baru kami tahu ada agensi-agensi lain yang terlibat. Sebab mereka faham bermula daripada permohonan sampailah A to Z, Jakim yang urus. Itulah pemahaman masyarakat masih lagi begitu, yang menyatakan bahawa bila cerita halal je, Jakim lah yang bertanggungjawab. Sedangkan ada pihak-pihak lain yang terlibat melalui bidang kuasa yang telah diberikan. Ini juga melibatkan aspek integriti. Kalau hanya satu agensi yang buat, mungkin agensi, integriti itu boleh dipertikaikan. Ini kita melibatkan agensi lain yang bukan sebumbung dengan kita. Pastinya mereka juga nampak, kalau ini kelemahan, dibuat teguran. Jika ini perlu ditambah baik, pastinya perlu penambahbaikan yang dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan itu sendiri. Okey tu, ada satu soalan ni saya ingat menarik. Dia kata, sekarang ni kami nak makan apa? Bagus juga soalan ni. Cuma saya nak kembangkan sedikit. Okey, mungkin Datuk boleh bagi nasihat kepada rakyat Malaysia dalam keadaan sekarang, dalam keadaan ketidaktentuan isu dan sebagainya yang mereka pun masih was-was dan ragu-ragu. Sebagai pembeli, contoh ni nak cuti sekolah panjang itu, cuti panjang, ada nak buat makan ke sebagainya. Sebagai pembeli, pengguna, sekarang ni mereka nak makan daging, apa mereka perlu buat? Mungkin Datuk, ini soalan down to earth ni, ada yang tanya, jadi kita ramai yang bertanya. Saya sempat juga jeling-jeling ke skrin berkaitan soalan yang dikemukakan oleh rakan-rakan Facebook yang sedang menonton rancangan hari ini. Terima kasih atas soalan. Walaupun ada yang kata macam-macam, antara soalan sebelum jawab yang tu, dia kata kenapa dah 40 tahun baru hari ni buat SOP? Saya nak jawab, SOP ni dah ada sejak lama dah. Cuma perkara yang berlaku ialah keterisan di beberapa aspek yang perlu kita kemas kini dan kita perkuatkan agar tidak berlaku lagi keterisan yang berlaku sebagaimana yang kita lihat hari ini. Sebenarnya nak kata keterisan pun tak, bukannya benda ni ditemui oleh pihak-pihak individu ataupun oleh badan bebas. Keterisan ini ditemui oleh pihak berkuasa. Mereka sendiri yang telah membuat intipan. Kalau kita lihat pada laporan yang dikemukakan dalam akhbar pada 2 Disember, intipan dah dibuat oleh pihak Makis. Mana sekian lama dah tahu perkara ni berlaku. Oleh kerana kelicikan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab membawa masuk daging dan sebagainya, maka serbuan dibuat pada hari tersebut. Alhamdulillah lah kita dapat tahu. Kalau tak sampai bila pun tak tahu. Sebenarnya SOP itu dah sekian lama ada. Dan persoalan yang sering kali dipertanya oleh masyarakat ini, dah hari ni kami nak makan daging apa? Aku nak buat kenduri anak kahwin. Contoh. Dia nak buat akikah, baru dapat baby dan sebagainya. Ataupun lain-lain lah, nak jumpa, nak jamu keluarga, cuti sekolah. SOP kena jaga. SOP tu kena, jangan dilupakan. Jadi tak kaitlah SOP kan cerita lain pula dah. Bagi industri yang memang ada keyakinan bahawa mereka mengedar dan menjual
daging-daging yang dijamin halal. Okey. Mereka dah buat banyak perakuan. Okey. Saya pasti mulai minggu lalu sehingga pagi ini ada beberapa industri, saya rasa saya tak perlu sebut nama pasal saya kan sebut nama orang kata promosi pula syarikat itu, berapa pula syarikat tu bayar saya katanya. Jadi saya tak perlu menamakan, boleh browse, boleh kita explore. Ada beberapa syarikat yang memang meyakinkan, dia kata produk yang kami jual adalah produk yang dipersetujukan halal. Kerana mereka sendiri yang membawa masuk daripada rumah sembelih sehinggalah ke pasaran. Jadi ini ada beberapa yang memang dah ada. Jadi tak risaulah kalau nak makan daging, masih ada dan masih ramai lagi industri. Saya juga menyeru pada industri-industri lain, ada lagi yang berdiam diri, tampil ke hadapan, menyatakan perakuan berdasarkan realiti. Apa yang dibawa daging dari luar, inilah daging yang memang disembelih mengikut syarak. Ada kelulusan daripada pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina, ada kelulusan dari Makis, lepas custom, bayar cukai. Hari ini dekat Dewan Negara orang cerita pasal cukai. Berapa banyak industri yang bawa masuk barangan, mereka inilah pembayar cukai yang terbanyak pada custom. Dan menepati apa jua peraturan berkaitan dengan Akta Perihal Dagangan 2011. Artinya walaupun kata daging tu halal bawa masuk sampai ke tahap APD, ada kesalahan, patut tak ubah logo, patut tak packaging, tak ada packaging sebaiknya, itu pun kesalahan juga. Jadi bagi industri yang memang tak ada masalah, memang akur dengan segala peraturan bagi menjamin kemaslahatan ummah, maka tampillah menyatakan bahawa mereka ini, dia orang boleh promote, tak ada masalah, tak ada orang nak marah. Kami tak boleh promote. Menjadi satu isu pula nanti kita promote industri orang. Yang penting yakinilah halal Malaysia, jangan ragu-ragu, berilah kepercayaan yang sebaiknya, dan kita memberi akan menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, masya-Allah. Insya-Allah. Baik, saya sebenarnya dah tak ada soalan yang saya tulis. Namun soalan berderu-deru masuk di ruangan komen kami, semuanya berputar kepada isu yang telah kita bincangkan tadi, soal kenapa tidak dihebahkan, apakah SOP ni baru dibuat dan sebagainya. Tak apalah tu. Mungkin teman-teman yang baru bersama dengan kami boleh ulang tonton semula untuk kita memahami soal proses, aliran, isu dan sebagainya. Baik itu. Bagi mereka, mungkin ni dua soalan terakhir daripada saya lah. Di samping tu saya pun menjeling-jeling soalan. Ada benda tak saya rasa nak jawab yang ditanya tu? Ada soalan yang Datuk berkenan. Soalan apa? Salah satu soalan yang ada di situ, dia kata bila saya sebentar tadi menyebut Badan Persediaan Halal yang diiktiraf oleh Malaysia. Dia kata dia dah browse kat portal JAKIM. Tak ada pun. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan di sana, untuk mengetahui detail tentang persediaan halal berkaitan dengan produk yang dipersediakan halal, SOP, standard dan sebagainya, kita ada portal khusus berkaitan halal, iaitu www.halal.gov.my. Di situ ada detail produk, yang detail maklumat berkaitan persediaan halal, Badan Islam yang diiktiraf. Malah kalau nak tahu berkaitan dengan rumah sembelih yang diberi kelulusan, iaitu link ke pihak berkuasanya, iaitu di peringkat DVS, www.dvs.gov.my. Promote laman web kerajaan tak berdosa, saya rasa. Sebab kita sama-sama agensi kerajaan. Di portal DVS ada maklumat. Even sampai lah kalau nak tengok syarikat yang import daging babi pun ada cerita dalam tu. Syarikat yang import ayam pun ada dalam tu. Syarikat yang ayam ni ayam halal. Sebab kalau produk daging, ayam, gelatin, hanya yang halal saja dibawa masuk ke Malaysia. Yang tak halal dia memang tak benar. Kita lihat soalan-soalan lain yang sempat nak dijeling. Sila tu. Banyak soalan. Tu dia kata Badan Pilihan Halal di luar negara tu ada. Okey. Terima kasih Puan Asiah yang berikan link. Kepada yang sedang menonton, terima kasih. Boleh terus tekan link untuk dapatkan apa yang Datuk sebutkan tadi. Kalau ada, boleh sharekan link daripada DVS. Rakan-rakan yang pastinya juga di kalangan keyboard warrior boleh membantu. Link DVS berkaitan dengan badan persediaan pula, rumah sembelih yang diiktiraf, yang boleh ekspor daging ke Malaysia. Alangkah baiknya. Mungkin di luar sana pun ada daripada DVS sendiri, daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina, boleh nak promote. Inilah waktu dan ketikanya. Betul.
waktu untuk kita memberi penerangan dan juga pendidikan halal kepada masyarakat kita. Baik, ada ke lagi tu? Ada yang cadang, dia kata nak ban terus produk import. Tetapi kesannya bukan nak memihak kepada mana-mana pihak. Bukan nak bercakap bagi pihak MITI dan sebagainya. Tapi kesan, terima kasih pada yang mengongsikan berkongsi tentang laman pengetahuan DBS laman pengetahuan DBS tu tadi. Kalau kita semata-mata bergantung produk tempatan, memang kita kena perkasakan industri tempatan. Satu. Yang kedua, macam ayam contohnya. Kalau sekarang ni orang cerita daging lembu. Sedangkan ayam, itik semua banyak pun diimport. Ada yang dibawa masuk dari luar. Kerana saya pernah menyatakan dalam beberapa platform forum dan sebagainya, orang Malaysia ni kuat makan ayam kawan. Ayam yang ada kat Malaysia ni tak cukup. Kita masih perlukan ayam, daging yang diimport dari luar negara. Ini satu, bagi menjamin bekalan itu cukup. Yang kedua, bagi menjamin agar harga ayam yang ada di pasaran tidak terus meningkat kerana permintaan melebihi daripada penawaran. Jadi ini antara perkara yang menyatakan awal tadi pun saya sebut, kenapa kita masih perlu mengimport daging dan ayam. Baik. Kita sudah hampir 1 jam berbincang tu. Mungkin banyak lagi yang kita nak perkatakan, namun saya ingat ada yang berkongsi dengan kita malam ini juga. Ada di Esro Awani termubuh bersama dengan KP Makis dan juga daripada Jabatan Veterina juga. Itu lebih boleh merungkaikan persoalan dan pertanyaan yang ada di fikiran masyarakat lagi. Mungkin juga dapat menjelaskan bagaimana aliran proses kerja yang kita sebutkan tadi, dapat kita faham tentang peranan agensi masing-masing lah. Baik, Datuk, mungkin yang terakhir ini, untuk bukan nak meredakan, kita kata ialah di samping mereda dan juga memberi program ini dapat sekurang-kurangnya memberi kefahaman. Apa lagi Datuk boleh beri nasihat, beri panduan kepada para penonton kita nak memahami isu ini, nak memahami peranan JAKIM dan akhirnya memberi kepercayaan dan sokongan kepada JAKIM untuk menguruskan pengurusan halal? Baik, sokongan dan juga pandangan masyarakat kami alu-alukan. Namun lontaran itu bukanlah bererti apa yang ada hari ini masih tidak mencukupi. Baik. Malah persoalan yang dikemukakan itu boleh dijawab dengan sebaik mungkin jika betul laluannya. Bukan istilah orang kata nak marah tu dia pergi berkokok di mana-mana tempat, yang mana JAKIM sendiri pun tak tahu bila masa dia tanya. Bertanyalah pada yang tahu. Bertanya pada ahlinya supaya ahlinya boleh memberi penerangan yang sebaik mungkin. Pada masyarakat di luar sana, sebagaimana disebut oleh Sa'ariri sebenarnya tadi, yakinilah halal Malaysia. Kerana standard yang ada, persijilan yang ada, skim yang ada memang dah merangkumi segala aspek. Bukan sahaja dari aspek syarak, malah kita lihat juga dari aspek-aspek lain. Malah halal Malaysia ini dihormati oleh negara-negara luar. Saya selalu buat bandingan halal ini dengan sukan. Seringkali sukan ni memang jago kampung. Lawan kat Malaysia memang tip-top. Tak pernah tak kalah. Tapi bila keluar, ada kelemahannya. Halal ni di Malaysia orang tak percaya. Orang tak percaya ke JAKIM. Tapi bila keluar, permintaan terhadap halal Malaysia amat tinggi. Saya suka bawa satu contoh yang boleh dijadikan maklumat kepada masyarakat. Di China contohnya, mereka amat memerlukan produk yang diberi persetujuan halal oleh Malaysia. Kerana mereka menyatakan bahawa prosedur, standard dan juga SOP yang ada di Malaysia ni amat meyakinkan. Bukan sahaja melihat dari aspek syarak, malah yang bukan Islam di luar negara menyatakan bahawa halal Malaysia ini melihat dari aspek kebersihan, kualiti, keyakinan dan tidak menjejaskan kesihatan masyarakat yang makan produk yang dipersetujukan halal. Mula-mula saya agak terkejut dengan lontaran perkara tersebut oleh wakil kerajaan China yang datang bertemu dengan kami di JAKIM. Namun begitu, apabila dia menyatakan bahawa permintaan di kalangan produk halal di luar negara itu juga daripada mereka yang bukan Islam.
Artinya dia melihat produk halal Malaysia tu bukan sahaja dari aspek syarak, tetapi dari aspek-aspek lain yang membantu ketelusan dan juga integriti yang ada. Contoh lain, dia menyebut bahawa di China terlalu banyak produk-produk yang fake, produk palsu, ada beras palsu, telur palsu, semua palsu, orang je masih belum palsu. Jadi oleh kerana itu dia amat yakin dengan produk halal Malaysia yang dipersijilkan oleh JAKIM dan juga rakan-rakan strategik di negeri bersama Jabatan Agama Islam Negeri dan Majlis Agama Islam Negeri. Jadi itu yang memberi keyakinan dan permintaan yang amat tinggi. Tetapi seringkali kat Malaysia ni, orang Malaysia yang kurang meyakini. Dia kata, iya ke? Betul ke JAKIM boleh buat? Namun ini yang dapat kita buktikan. Saya yakin dan percaya rakan-rakan industri di luar sana juga boleh membantu memberi pemahaman kepada masyarakat tentang keperluan dan ketinggian mutu sijil pengesahan halal Malaysia yang dikeluarkan oleh JAKIM, insya-Allah. Datuk Sirajuddin, terima kasih kerana bersama dengan kami. Alhamdulillah. Walaupun bertubi-tubi soalan, tapi raut wajah ketenangan Datuk telah sedikit sebanyak dapat memberi penjelasan kepada teman-teman kita yang menonton ini. Terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan Datuk terus diberikan kekuatan. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih juga kepada Ustaz Hariri dan tim yang ada yang dapat kita bersama bersiaran melalui Facebook Live pada hari ini. Walaupun ada juga komen saya sempat terjeling kata apa ni cerita senyum-senyum gelak-gelak macam tak serius. Tapi takkan nak serius, itu boleh menjejaskan kesihatan. Terlalu fokus dan membawa perasaan yang mungkin dengan soalan-soalan yang begitu rupa. Tak apa, kita cakap secara santai. InsyaAllah benda ini dapat merungkai persoalan dan kemusykilan yang ada di kalangan masyarakat. Terima kasih sekali lagi kepada moderator. Terima kasih kepada penonton di luar sana. InsyaAllah kita cuba remasakan masa memberi penjelasan tabayun daripada apa yang persoalan dikemukakan. Terima kasih. Para penonton sekalian, 60 minit ini tidak mampu menjawab semua persoalan. Tetapi yang paling penting adalah untuk membuka minda kita, untuk kita dapat memahami tentang SOP halal yang telah dibuat oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Mungkin pelbagai persoalan lebih banyak timbul selepas daripada program ini. Tapi sekurang-kurangnya anda menilai dan memahami tentang prosedur ini supaya dapat kita lebih memberi pendidikan halal kepada masyarakat kita. Jika masyarakat antarabangsa memberi pengiktirafan kepada halal kita, kenapa tidak kita untuk memberi pengiktirafan kepada halal kita sendiri? Yakini halal Malaysia, jangan kita ragui, teruskan beri kepercayaan dan sokongan anda kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk memartabatkan umat Islam di Malaysia. Teruskan like dan share Facebook JAKIM. InsyaAllah kami akan bincangkan lagi isu ini pada Tanya JAKIM pada episod akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi. Saya Ustaz Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.